Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So selamat pagi pada hari Ahad, hari pertama ni. So kita akan mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Baik pelajar, so hari ini kita akan pergi ke tajuk baru iaitu kita nak melihat bagaimana bahan-bahan psikoaktif seperti alkohol, tembakau dan juga dadah-dadah yang lain yang mana disenaraikan penggunaannya adalah salah dari segi undang-undang iaitu dadah, dan juga bahan-bahan yang psikoaktif yang tidak di penggunaannya adalah tidak salah di sisi undang-undang seperti nikotin yang terdapat pada tembakau yang terdapat pada rokok dan juga alkohol. Jadi dalam penyalahgunaan bahan ini kita fokus kepada ATOD ATOD iaitu alkohol, tembakau and other drugs. Iaitu bahan-bahan yang kita katakan sebagai psikoaktif. Dan kenapa dipanggil sebagai bahan-bahan psikoaktif? Kenapa dadah, alkohol dan tembakau ini dipanggil sebagai dadah-dadah psikoaktif? Kerana ia dapat mempengaruhi sistem saraf manusia, iaitu sistem saraf pusat manusia, dan dia mempengaruhi sistem saraf manusia di otak, di bahagian otak yang terutamanya mempengaruhi sel saraf yang merembeskan hormon-hormon tertentu yang dipanggil neurotransmitter. So mari kita sama-sama kita tengok slideshow yang cikgu share. Okey, pelajar boleh nampak tak slide yang cikgu kongsi ni? Nampak cikgu. Okey, alhamdulillah. So hari ini kita akan masuk kepada the neurobiology of substance abuse and addiction cycle. So neurobiology ni adalah saraf saraf dalam bahasa Melayu yang akan menyebabkan sel saraf yang berlaku di otak. So sebenarnya sistem tubuh kita ni secara pergerakan, percakapan, pendengaran kita semuanya dikawal oleh sistem saraf pusat yang berpusat di otak di otak. Jadi semua signal-signal yang dibawa di otak. So apabila kita mengambil bahan psikoaktif seperti dadah, alkohol dan tembakau, nikotin, bahan-bahan itu sebenarnya dia dapat mempengaruhi sistem perprosesan maklumat yang berlaku dalam otak kita. Dalam otak kita, nanti kita akan tengok sistem otak kita dan neuron-neuron ataupun neurotransmitter yang terlibat sejenis dadah. Sebab ada terdapat dadah yang merangsang neuron-neuron tertentu. Mari kita lihat. So mari kita pergi dulu apa yang dipanggil the neurobiology of substance abuse and addiction cycle. Pertama, apa yang dimasukkan dengan neurobiology. Okay. So cikgu baca sikit nota. Neurobiology adalah the study of the anatomy, function and disease of the brain and nervous system. Dia adalah satu kajian tentang anatomi, fungsi dan penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dan juga sistem saraf dan juga otak. So dari otak dan sistem saraf ni dia termasuk dalam sistem saraf pusat. Sebab kita ada dua sistem. Satu sistem saraf pusat, satu sistem saraf periferi. So semua maklumat yang kita terima daripada panca indera kita, iaitu dari segi penglihatan, pendengaran, rasa, dia bau, semuanya akan masuk ke dalam sistem. Akan dibawa oleh sistem periferi kita masuk ke dalam sistem saraf dan akan bawa ke otak untuk dia memproses maklumat. Itu yang dipanggil neurobiology. Jadi explain how this substance produce change in brain structure and function that promote and sustain addiction and contribute to relapse addiction in the brain. Dan apa yang dikatakan bagaimana substance setengah bahan ini dia dapat mengubah struktur dan fungsi di dalam otak kita yang menyebabkan kita ketagihan. Dan inilah sebab ketagihan ini dipanggil, kalau dalam disease model dipanggil sebagai satu penyakit, iaitu penyakit ketagihan, yang mana sukar untuk kita berhenti mengambil bahan ini sebab di dalam badan kita sudah adanya ketagihan. So ketagihan ini sebenarnya dia sudah mengganggu sistem otak kita. So dalam sistem otak kita ini dia telah mencengkam supaya kita akan sentiasa craving, inginkan untuk mengambil dadah itu sebab faktor-faktor tertentu yang nanti kita akan bincang. Brain, otak iaitu the size of the brain contain 100,000 neuron and 1 billion synapse.
So dalam otak kita ni, dalam sebesar gandum saja ataupun beras itu terdapat berjuta-juta, beribu-ribu neurons dan terdapat berjuta-juta sinaps. Sinaps ni berlaku bagaimana tenaga dia seperti aliran elektrik dalam otak kita. Sinaps sentiasa berlaku dengan rembesan-rembesan hormon-hormon tertentu yang dipanggil sebagai neurotransmitter tadi pula. Okay. Sinaps adalah chemical messenger exchange information tracking another. Maksudnya dalam otak kita ni maklumat-maklumat itu dihantar melalui sistem sinaps. Sinaps ni adalah pertukaran maklumat yang dibawa oleh sistem-sistem saraf. Nanti kita akan pergi tengok lebih dalam. So change depending of the experience of body and the neuron. Jadi perubahan ini ia bergantung kepada pengalaman badan kita dan bagaimana sistem neuron itu. Okay. So kita tengok pula apa yang dimasukkan dengan addiction, iaitu ketagihan. Kita kata ketagihan ini dia seperti hijack the brain. Maksudnya dia telah mengganggu sistem otak yang normal. Itu ketagihan tu dia punya hijack. Dia hijack kita punya brain tu, maksudnya dia telah mengubah kita punya penggunaan otak itu sendiri. And contributing to permanent damage and many changes in the connection between neuron. Mana apabila kita menggunakan bahan-bahan tadi, iaitu dipanggil sebagai bahan psikoaktif, sebenarnya dia telah mengganggu pemprosesan maklumat fungsi dan struktur otak yang normal. Itu dia bagi ketagihan. Dan specific area within the brain most prone to the effect of euphoria producing connection chemical and process. So kita tengok dekat sini POR ni dia lebih cenderung dia memberi kesan kepada euphoria producing connection. Maknanya kita ni manusia ni, kalau kita tengok tingkah laku manusia ni, kita selalu melakukan sesuatu perkara disebabkan ada motivasi-motivasi tertentu. Dan kita melakukan sesuatu kerana kita rasa seronok untuk buat sesuatu. Kenapa kita pergi makan, kenapa kita pergi minum, kenapa kita pergi ke berkelah, kenapa kita mewujudkan perhubungan, persahabatan, sebab dia melahirkan satu keseronokan dalam diri kita. Dan apabila sesuatu itu seronok kita lakukan, jadi kita akan mengulangi perbuatan itu. Jadi apa yang berlaku pada ketagihan adalah dia mengganggu sistem euforia, iaitu producing connection itu, iaitu dia menghasilkan suatu neuron transmitter ataupun rembesan hormon yang membuat kita rasa gembira. Tapi bila kita rasa gembira, iaitu dipanggil euforia, iaitu kegembiraan yang melampau. So euforia ni adalah suatu istilah yang digunakan yang menunjukkan seseorang itu mengalami keseronokan yang melampau. Euforia. Jadi benda ini akan menyebabkan keseronokan dan manusia akan mengulangi balik perbuatan itu. Dan itulah dikatakan sebagai ketagihan. Sebab ketagihan ini dia mengganggu sebenarnya sistem connection di dalam sinaps otak kita tadi tu. Jadi itulah beberapa istilah kita kena faham. Pertama, neurobiologi, iaitu satu kajian yang berkajian tentang fungsi dan anatomi berkaitan nervous system ataupun otak lah, sistem saraf pusat. Okay. Yang kedua, otak itu sendiri. Yang ketiga, addiction. Okay. Itu sedikit. Jadi kita tengok yang ni otak kita. So dalam otak kita adalah satu sistem saraf pusat, di mana otak kita ni adalah satu organ yang memproses maklumat. Memproses maklumat. Nampak tu yang ni semua ni? Yang ni adalah neuron. Neuron ini bersambung-bersambung. Yang ni neuron yang bersambung-bersambung. Dan neuron sini akan menghasilkan sinaps. Ini adalah sinaps. Synaptic clefts. Dekat sini dah berlaku antara terminal button dengan yang ini dipanggil sebagai saraf tadi tu. Ni. Okay, ini terminal button. Okay. Jadi dia sentiasa berhubungan. Okay. Okay, yang ni kita panggil ni dendrit. Ni dendrit, yang ni neuron kita, yang ni dia akan hantar maklumat tu. Okay, dia akan bersambung. Okay, itu sebab biasa kita akan dengar sel-sel otak bersambung kan. Inilah dia masuk sel-sel otak bersambung. Makin banyak maklumat kita, makin banyak ilmu yang kita ada, jadi sinaps kita akan sentiasa aktif, dia akan sentiasa bersambung. Dia akan jadi macam ni. Sending neuron akan masuk terminal button, dia akan berlaku, dan sinaps berlaku di sini. Okay. Yang berlaku sinaptik tadi. Okay, inilah kita tengok bagaimana otak kita memproses maklumat. Okay.
So, di dalam addiction kita ada 4 cycle, 4 cycle, iaitu 4 kitaran. Pertama sekali yang dipanggil sebagai impulsivity. Okay, impulsivity ni adalah seseorang itu active without foresight, regard for the sequence. An adolescent may impulsive take first drink, smoke cigarette for pleasurable. Jadi ketagihan ini bermula sebenarnya apabila seseorang itu mengambil sesuatu benda yang menyeronokkan tanpa berfikir panjang. Jadi biasanya faktor-faktor yang menyebabkan golongan remaja terutamanya atau kanak-kanak yang mengambil contohnya rokok, bahan-bahan yang kita ambil yang mudahlah dulu iaitu rokok, iaitu mengambil rokok ataupun ada yang mengambil alkohol ini sebenarnya ia tidak berfikir panjang, ia hanya memikirkan berkaitan dengan keseronokan semata-mata. Okay, dia memikirkan tentang keseronokan semata-mata. Okay, untuk pleasurable. Jadi permulaan daripada cycle addiction cycle ini pertama adalah dia impulsivity. Impulsivity ni apa? Adalah sesuatu tindakan yang diambil tanpa berfikir panjang atau mendapat maklumat yang lengkap. Jadi dia selalu mengambil tindakan itu atas dasar keseronokan semata-mata. Itu sebab kadang-kadang ketagihan ini, mengambil dadah ini selalu kita gunakan istilah keseronokan yang sementara yang menyebabkan merana sepanjang masa. Jadi dia akan beri keseronokan jangka pendek tapi dalam jangka masa yang panjang dia memberikan sesuatu yang tidak baik, kesan yang buruk. Jadi bermulanya cycle atau kitaran addiction ini atau ketagihan ini bermula dengan impulsivity. Okay? Yang kedua, apabila kita mengambil dadah itu, dia akan memberi sebenarnya kepada kita positive reinforcement. Apa yang dikatakan positive reinforcement ni adalah memberi sesuatu yang membuatkan kita rasa seronok. Macam contoh kita ambil heroin dadah, kita akan rasa euforia tu, iaitu satu keseronokan yang melampau, rasa khayal, rasa keanganan tu. Okay? Dan menyebabkan kita akan sentiasa ingin mengulangi mengambil benda itu dan kita mula wujud physical dependence, iaitu physical dependence maksudnya tubuh kita nak, dan inilah yang dikatakan sebagai tolerance tadi. Okay, tolerance tadi tu. So tolerance ini adalah kita nak mengambil bahan itu banyak, seberapa banyak yang boleh, yang mana dengan kita mengambil itu kita akan mendapat kesan yang sama, efek yang sama. Efek yang sama, maksudnya kita nak dapat sistem high yang sama. Jadi itu sebab kenapa kita mengambil dadah, sebab faktor kedua apabila kita mengambil mula-mula untuk keseronokan, dan apabila kita ambil dia memberi satu positive reinforcement, iaitu memberi kita keseronokan, reward, kita rasa seronok untuk ambilnya. Dan sesuatu benda yang menyeronokkan ini dengan keadaan kita kadang-kadang kita rasa stres, jadi kita mengambil sebagai bahan-bahan ini untuk melahirkan rasa seronok atau melupakan perkara-perkara yang membuatkan kita terbeban dalam minda kita. Jadi dalam lama kita ambil, kita akan ambil semakin lama semakin banyak tanpa kita sedari, sebab kita nak dapat kesan high yang sama ataupun kesan seronok yang sama. Okay, yang macam cikgu ulang balik, dulu kita ambil satu pil untuk mendapat keseronokan, tapi apabila kita satu dia tak cukup, dia akan tambah dua, lepas tu akan ambil 3, akan 4. Kenapa kita ambil selalu banyak? Untuk mendapat kesan high yang sama. Contohnya kalau kita makan nasi satu pinggan, dah kenyang dah dulu. Tapi bila kita ambil satu pinggan, kita tak rasa kenyang tu. Jadi kita ambil lagi 2 pinggan. Jadi kita ambil lagi 3 pinggan, 4 pinggan untuk dapat kesan. Makin lama kita akan ambil makin banyak. Yang ini dipanggil tolerance. Ini berlaku kepada bahan psikoaktif yang ada pada bahan psikoaktif. Selepas itu pelajar, kita akan memasuki fasa ketiga, iaitu negative reinforcement. Negative reinforcement ni kita panggil dengan istilah withdrawal symptom. Apa yang maksud dengan withdrawal symptom ni? Apabila kita tidak ambil bahan tu, katakan 1 minggu tu kita tak ambil, dia akan memberi satu kesan negatif pada kita. Kerana apa kita tidak mengambilnya? Jadi, bila kita tidak mengambilnya, kita akan rasa macam lemah longlai, kita akan rasa macam tak bertenaga, kita tak boleh nak fokus, kita akan mudah rasa nak marah. Itu adalah kesan yang kita dapat apabila kita tidak mengambil bahan tersebut. Nampak tak bagaimana bahan-bahan psikoaktif ini memberi kesan negatif kepada kita kalau kita tidak mengambilnya. Jadi dan akhirnya kita akan masuk ke fasa yang compulsivity, yang mana kita the lost control over the use. Kita dah tak boleh nak kawal penggunaannya. Itu sebab kadang-kadang kita sanggup mencuri, kita sanggup membahayakan diri kita semata-mata untuk mendapatkan dadah. So bila sudah sampai tahap itu dan kita tak boleh nak kawal diri kita sebagai manusia yang normal, kita tahu kadang-kadang mencuri itu akan memberikan kita bahaya dari sudut undang-undang dan keselamatan diri kita. Tetapi kita tidak boleh nak kawal lagi apabila dadah sudah mempengaruhi hidup kita dan meresapi hidup kita.
Dan pada peringkat itulah yang dikatakan sebagai compulsivity, mana kita tak boleh nak kawal lah. So itulah pada saat itu kita panggil dia sudah mengalami ketagihan. Okay. To explain why many people with addiction experience relapse after attempting to abstain from the reduced use. Mana inilah yang nak bagi tahu kenapa kadang-kadang penyakit ketagihan ini dia akan menyebabkan bila dia dah masuk rawatan dia akan kembali relapse sebab dia simpan dalam otak kita yang kekal susah nak hilang. So cikgu ibaratkan bila kita mengambil dadah ni kita akan mudah jatuh cinta. So bila kita jatuh cinta ni mana boleh kita nak shock je kan, kita nak cuba-cuba, maknanya kita suka tengok dadah ni, kita cuba nak tackle dia. So bila kita dah tackle dia, kita sudah jatuh perasaan cinta membuatkan kita rasa angau tau, kita angau ambil bahan ni. Angau ni maknanya kadang-kadang kita macam kita nak sentiasa berjumpa dengan orang yang kita cinta kan. So dulu kita pegang-pegang kan, tu tak cukup dengan pegang-pegang, kita nak peluk-peluk, lepas peluk-peluk kita nak cium-cium. Jadi itu adalah tanda-tanda yang kita sudah ada cinta dengan seseorang kan. Jadi kita macam cikgu nak buat kaitan macam mana dadah dia dengan penyakit cinta kan. Jadi positive response semua. Lepas tu kalau dia tak ada kat samping kita rasa macam rindu, mandi tak basah, makan tak kenyang, kita tak boleh nak fokus sebab cinta tu kita suka tengok orang yang kita cinta tu berada dekat dengan kita. Tapi bila dia tidak ada dekat dengan kita akan ada penyakit-penyakit angau. Kita akan ada rasa macam istilah dia mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Itu dipanggil dalam istilah addiction tu kita panggil dia sebagai withdrawal symptom. Withdrawal symptom ni apabila bahan yang orang yang kita cinta tu tak ada pada kita. Kan? Kalau ada tu kita nak jumpa dia, tak boleh setakat nak jumpa, kita nak tengok. Kalau boleh nak tengok dia hari-hari. Kalau boleh bukan kita nak tengok, kita nak pegang dia. Kalau boleh kita nak peluk dia. Itu positive reinforcement. Yang negative reinforcement. Dan akhirnya bila kita sudah dilanda perasaan cinta yang mengembara, yang sudah membara dalam hati kita tidak boleh kontrol diri kita. Kadang-kadang kita sanggup bunuh diri, kadang-kadang kita sanggup terjun bangunan, lautan api sanggup diredam kan. Gunung yang tinggi sanggup didaki semata-mata nak menunjukkan rasa cinta kita. Itulah sebab pelajar apabila kita terlibat dengan substance abuse ni ataupun penyalahgunaan bahan psikoterapi, bila kita sudah gunakan dia, bila kita sudah mengambil dia, kita akan terus jatuh cinta pada dia dan menyebabkan kita angau dan menyebabkan hidup kita tak keruan dan hidup kita semata-mata buat hanya untuk mendapatkan cinta daripada bahan tadi. Itulah bila kita sudah mengambil bahan, kita sudah jatuh cinta kepada bahan, maka kita akan menjadi hamba kepada bahan tadi tu. Jadi itu adalah salah satu istilah cinta yang kita boleh gunakan. Bagaimana mereka yang terlibat dengan dadah ini sebenarnya mereka telah jatuh kepada satu perasaan cinta kepada bahan itu. Dan kata orang, apabila kita mencintai sesuatu, kita sanggup menjadi hamba kepada subjek yang kita cinta. Jadi beginilah yang terjadi kepada cycle, iaitu yang terjadi kepada addiction cycle itu. Bagaimana seseorang itu bermula dengan peringkat-peringkat tertentu, dia ada proses-proses. Begitu juga cinta, dia ada proses-proses. Jadi begitu dengan addiction, ketagihan, dia ada proses dia. Sehinggalah kita satu tahap yang kita panggil compulsivity, mana kita tidak boleh kawal kita. So sebagai manusia, kita ada sistem kawalan diri, kan? Ada. Kita tahu dengan kewarasan otak kita, kita tidak akan ambil tindakan-tindakan yang boleh membahayakan diri kita dan orang lain. Itu normal manusia. Tapi apabila kita sudah masuk kepada satu tahap yang kita tidak dapat kawal diri kita, yang itulah dimasukkan, sudah kita masuk kepada tahap compulsivity. So what the meaning of compulsivity? That's the loss of control over use. Kita tak tahu nak kawal lah. Dan itulah dikatakan addiction tadi tu. Okay? So kita tengok berapa orang dah setakat ni. So kita ada 63 orang Okay, 63 orang hari ni. Okey, setakat ni ada tak jelas tak tentang neurobiologi ni So kita tengok siapa yang okey. Rabiatul Alia. Rabiatul Alia boleh dengar cikgu? Rabiatul Alia boleh? Boleh cikgu. Okey, Rabiatul, apa yang Rabiatul faham tentang neurobiologi?
Neurobiologi ni berkaitan dengan sistem saraf yang boleh kiranya bila ambil darah tu dia boleh bagi kesan dekat sistem saraf badan kita. Okey, bagus. Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Okey, Rabiatul Adawiyah boleh dengar cikgu? Boleh Rabiatul Adawiyah? Boleh. Okey, Rabiatul. Apa pula yang dikaitkan dengan impulsivity? Dengan apa cikgu tak dengar? Dengar? Apakah yang dimaksudkan dengan impulsivity dalam addiction cycle? Impulsivity Hmm. Dia perlakuan yang digunakan pada permulaan, contohnya seperti first kali dia macam mula-mula sekali minum arak, macam biasa-biasa je dia ambil macam rokok pada permulaan. Betul tak? Betul. Sebab apa dia ambil rasanya? Sebab dia macam kadang tu dia macam perasaan tu ingin tahu. Mm-mm. Tengok orang sekeliling dia nak rasa benda tu. Mm-mm. Yelah kan, mula-mula dia ambil tu sebab kadang-kadang dia nak tahu kan, kenapa orang ambil rokok, kenapa orang ambil darat kan. Jadi dia perasan nak tahu tu ingin tahu dan kadang-kadang dia nak libatkan seronokkan. Okey, bagus. Wan Nur Zahira. Wan Nur Zahira. Okey, Wan Nur Zahira. Okey, Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Muhammad Afiq boleh dengar? Ya, Muhammad Afiq, apa yang Muhammad Afiq faham tentang impulsivity? Itu. Muhammad Afiq, apa yang Muhammad Afiq boleh faham tentang impulsivity? Dipanggil nama. Tahu lah. Ya, Afiq. Apa khabar awak di sana? Boleh dengar, Afiq? Boleh dengar ke, Afiq? Okey, kita nak dengar Aisyah. Aisyah Aziz. Aisyah Aziz boleh dengar cikgu? Aisyah Ismail boleh? Anim Naudin. Banyak tak menyaut ni maknanya apa ni? Okey, Muhammad Afiq boleh dengar cikgu? Okey, kita tengok pula Siti Nur Atika. Boleh Siti Nur Atika boleh dengar cikgu? Siti Nur Atika boleh? Boleh dengar Siti Atika? Okey. Ada yang dengar, ada yang buka tapi tak ada bersama cikgu ni, cikgu rasa. Okey, tak apa, kita teruskan lagi perbincangan kita. So, baik. So, yang inilah kita cikgu jelaskan kepada pelajar-pelajar bahawa bagaimana addiction cycle tu berlaku. Dia berlaku bermula dengan impulsivity, lepas tu dia akan pergi kepada positive reinforcement, and then pergi kepada negative reinforcement, and then compulsivity. So kita tengok ni gambar rajah bagaimana otak kita berfungsi. Neurobiology of addiction Okey, kita nak lihat dari segi neurobiology of addiction, iaitu include information about the key area of the brain in the addictive cycle, the reward pathway. Okay.
Okey. Neurobiology of addiction ini dia melibatkan suatu maklumat tentang di bahagian otak kita, mana cycle tu berlaku dipanggil the reward pathway. So inilah the reward pathway ni dia mula dengan VTA the ventral tegmental area, lepas tu dia akan pergi the nucleus accumbens, and then dia akan pergi the frontal cortex. Tengok macam mana bermulanya daripada otak kita ke sini, okay, daripada sini dia akan bawa ke sini dan akhirnya dia akan mempengaruhi sistem frontal cortex kita. Okay. Jadi the reward pathway is several part in the limbic system in the brain. Maknanya bila kita potong otak kita ni, dia akan jadi macam ni. Yang ini kita akan panggil sistem limbik. Okay. Bahagian ini kita panggil sistem limbik kita. Okay. Ni sistem limbik kalau kita nak tengok dengan lebih jelas kan. Okay. Jadi the reward pathway ni adalah several part of the sistem limbik in the brain. Okay. Dalam otak kita, kalau kita tengok bila kita belah otak kita, yang ini kita panggil dia the sistem. Ini kita belah ni kita akan nampak ini ada sebagai the reward pathway. Jadi kita akan tengok dari ada 3 benda yang memainkan peranan yang penting di dalam sistem reward pathway ni yang mempengaruhi addiction atau ketagihan adalah ventral tegmental area ataupun dipanggil sebagai VTA, nucleus accumbens dan prefrontal cortex. Okay. Pertama sekali kita tengok the ventral tegmental area VTA, a group of nervous neuron at the very center of the brain's as reward driven, impulsive, food sex. The VTA receive information from several other regions that tell it how well various fundamental needs and more especially human needs and being satisfied. So the ventral bahagian the ventral tegmental area VTA ini adalah sebagai neuron yang berfungsi duduk di situ sebagai reward, sebagai suatu jentera yang memberikan pengaruh kepada manusia seperti food dan sex. Yang ni dia adalah satu bahagian yang drive kita punya keadaan keseronokan dan seks dan dia akan terima maklumat itu. Okey. Dan kemudian the nucleus accumbens NAC or NACC had a significant role in the cognitive processes of motivation, aversion, reward, incentive, salience, pleasure and positive reinforcement. And the reinforcement, memory and learning, hence it had significant role in addiction. Jadi nucleus accumbens ni, the nucleus accumbens ini telah berperanan untuk pemprosesan kognitif seperti motivasi, aversion dan reward dan incentive silent. Jadi di bahagian nucleus accumbens ini. Dan akhirnya nucleus accumbens ini akan membawa maklumat-maklumat ini ke prefrontal cortex. So prefrontal cortex, the prefrontal cortex is a part of the brain located on the front of the frontal lobe. It is implicated in a variety of complex behavior including planning and greatly contribute to personality development. Jadi pelajar, yang frontal cortex ini adalah bahagian otak kita yang berada di bahagian hadapan yang dia mengawal sebenarnya perilaku manusia. Tetapi perilaku manusia itu dikawal dia melalui nucleus accumbens dan VTA yang mana dia mengawal tentang reward pathway kita yang dipanggil sebagai keperluan asas kita. Keperluan asas kita. Jadi perilaku yang perancangan semuanya sudah dipengaruhi oleh nucleus accumbens. Contoh kita hari ni kenapa kita pergi ke kantin untuk makan? So frontal cortex kita bawa kita pergi ke dia akan merancang bagaimana nak pergi ke kantin untuk kita makan. So kenapa kita perlu makan? Sebab kita sudah rasa lapar. So kenapa kita lapar? Sebab nucleus accumbens ini sudah memberi signal kepada reward pathway kita perlu makan, kita perlu makan. Jadi kita kena fokus pergi makan dan frontal cortex ini, prefrontal cortex ini akan membawa kita merancang bagaimana untuk pergi makan tadi tu. Okey? Nampak bagaimana di dalam addiction ini contohnya. Addiction ini VTA ini sudah memberi kita perangsang untuk kita mengeluarkan hormon-hormon untuk kita termotivasi rasa seronok dan dia akan membawa kepada nucleus accumbens ini iaitu sesuatu yang melebihkan emosi kita dan akan membawa kepada prefrontal cortex iaitu mengarahkan kita untuk pergi makan. Okay? Jadi the reward pathway, okay, dia akan berada di kawasan sini dia masuk di sini, lepas tu nucleus accumbens dan dia akan masuk ke sini, the reward pathway. So
The reward pathway adalah stimuli activate the particular area of the brain to produce pleasurable sensation. Chemical messenger neurotransmitter transmit information between neuron through the synapse, and then the neurotransmitter involved in pleasurable sensation include an important one seperti dopamin tadi. Jadi dia akan masuk dekat bahagian sini Okey. Itulah bahagian the reward pathway yang menyebabkan kenapa kita nak terlibat dengan addiction disebabkan the reward pathway ni Okey. So, ini yang berlaku the neurobiology of substance abuse and addiction cycle. So dia berlaku dekat sini antara dendrit dengan synaptic dia berlaku dan akan ada kat sini sending neuron. Okey. Dan ini daripada synaptic clefts, receiving neuron. Yang cikgu cakap tadi bahawa apabila kita terlibat dengan bahan, so dia membawa bahan yang kita masuk itu dia mengaktifkan sistem neuron kita dengan menghantarkan maklumat di bahagian neuron tadi tu, synaptic clefts tadi, dan kebanyakan neuron-neuron yang dirembeskan itu membawa seperti sinaptik tu iaitu keseronokan, iaitu dopamin tadi tu Okay. Ni yang berlaku tadi. So the satu synaptic clefts ni, dopamin ni dia dikeluarkan signal. Sini yang berlaku bahagian sini yang berlaku synaptic clefts tadi tu. Okey. Kita tengok natural reward elevate dopamine level So kalau food biasanya dia keluarkan lebih kurang 150%. So kita makan kita rasa seronok dopamin tu dikeluarkan. Kalau seks, kita melakukan seks, okey, akan menyebabkan pengeluaran dopamin tu lebih daripada 200%. Okey. So antara food dengan seks, kita akan pilih seks kerana seks akan lebih memberi keseronokan kepada kita berbanding makan sebab pengeluaran dopamin tu lebih tinggi. So kita tengok kalau dadah. Kalau dadah dia ambil amfetamin, so dia keluarkan lebih kepada 1000% dopamin. Begitu juga dengan kokain. Kokain lebih kurang dopamin lebih kurang 350. Dia boleh mencapai sampai 300 per masa Okey. Tapi nikotin dia boleh keluar sampai 230 kalau kita tengok kat sini Okey. Dan kalau morfin dia ambil masa lama lama ni lebih kurang 200 juga peratus Itu sebab mereka suka ambil dopamin ni apabila dia ambil drug Nampak tak perbezaan dia? Okey, ni mungkin satu danger reward accelerated development terminal as nuclear chamber dekat bahagian terminal nucleus accumbens ni. Okey, dekat 150 je, tapi bila kita ambil dadah dia lebih. Okey, paling tinggi amfetamin kokain, dadah jenis ini, kalau kita tengok dia punya pengeluaran tahap dopamin dia tinggi. Jadi euforia akan berlaku dekat situ dan keseronokan melampau akan berlaku di situ. Jadi, itu sebab kenapa kadang-kadang ada orang dia sanggup tak kahwin, sanggup tak makan, tapi dia boleh ambil dadah. Dia boleh ambil dadah semata-mata ambil dadah sebab kita tengok kesan dadah itu terhadap otak tu sangat tinggi. Okay. Ini kita tengok ni kalau ambil kokain, met, alkohol dan heroin ni, kita tengok bahagian otak dia. Okay. Ini adalah orang yang ada kontrol. Hijau ni pengeluaran dopamin. Okay. Yang hijau ni pengeluaran dopamin ni sangat tinggi kalau kita tengok bahagian otak dia. Jadi receptor are lower sudah kita tengok bagaimana dia mempengaruhi sistem otak kalau dia mengambil dadah itu. Okey. Jadi kalau kita tengok salah satunya, ini sebagai satu contoh, katakan dia ambil alkohol Jadi alkohol ni dia akan mengeluarkan satu neurotransmitter dipanggil GABA iaitu aminobutyric acid GABA atau glutamate Glutamate yang significant when examining the brain's response to alcohol Jadi GABA ni apa dia punya fungsi? Dia adalah special role in particular failure of alcohol intoxication, being injury. High coordinate motor activity dan stumbling, exacerbation and anxiety, property alcohol withdrawal complication. So GABA ni dia punya fungsi kalau kita tengok dekat sini. Dia adalah berfungsi sebagai untuk respon dari alkohol dia kawal untuk pergerakan. Dia kawal pergerakan. Okay. Tapi kalau katakan kita ambil alkohol, dia akan menyekat. Nanti kita akan belajar dia akan menyekat penggunaan
aktiviti kita. Jadi kita jadi macam jalan pun tak steady, ya, terumbang-ambing. Dan glutamate such memiliki aspek the brain operation such as learning and memory. Alcohol memory impairment interfere with the action of glutamate. So bila kita ambil alkohol, glutamate ni adalah satu neurotransmitter yang dia beroperasi untuk mengawal kita punya sistem pembelajaran dan ingatan. So bila kita mengambil dadah jenis alkohol, dia akan buat kita tenang, yang menyebabkan kita tak boleh nak fikir secara normal. Itu sebab alkohol dia mengganggu neurotransmitter iaitu lebih GABA dan glutamate. Okey. Dan dia reward pathway. Contoh lagi satu adalah bila kita ambil kokain. Kokain ni dia akan mengganggu pengeluaran dopamin secara berlebihan. Okay, the result increase dopamine in the neuron when set and overstimulate the neuron receptor or receiving neuron lead to pleasure, euphoria. Maksudnya contoh kalau kita ambil kokain, sebenarnya dia sudah mengganggu pengeluaran dopamin itu secara removal, dia telah mengganggu sistem normal dalam sistem sinet tu mengambil dan menerima mengambil dan menerima neuron tadi tu, iaitu dia dipanggil sebagai dopamin. Tapi apabila kita mengambil dadah jenis kokain, dia mengeluarkan, dia stimulate, merangsang pengeluaran hormon dopamin itu dengan berlebihan secara normal dan menyebabkan kita akan rasa euforia tadi tu. Jadi ini yang menyebabkan addiction. Kebanyakan dadah jenis kokain ni akan menyebabkan addiction. Kenapa? Sebab dia mengeluarkan terlalu banyak dadah jenis dopamin tadi. So to continue we explain the euphoric sensation. This in the brain addiction primarily involve the dopaminergic transmission and reward pathway. Maknanya paling mudah kita nak faham, mereka yang mengambil dadah ni dia akan ada reward pathway tadi itulah. Reward pathway ni maksudnya dia mengeluarkan dopamin yang terlalu banyak dalam otak kita, menyebabkan kita rasa terlalu gembira, seronok yang kita tidak dapat bayangkan. Macam berada di syurga lah. Okey. Jadi kita tengok beberapa fungsi. Ini adalah significant neurotransmitter yang biasa ada. Kalau kita tengok adrenaline ini adalah flight and fight transmitter. Noradrenaline adalah concentration neurotransmitter. Dopamine adalah pleasure neurotransmitter. Serotonin adalah mood neurotransmitter. GABA merasa tenang. Okey, glumat tadi memory dan acetylcholine learning neurotransmitter, dan endorphin euphoria neurotransmitter. Okey, kalau kita ambil katakan endorphin, kita tengok kalau kita ambil dadah, apakah neurotransmitter yang terlibat? GABA, lepas tu serotonin, okey. Serotonin, mood, lepas tu methamphetamine, dia adalah beberapa yang menyebabkan kita, hormon-hormon yang menyebabkan kita rasa kita nak ambil, menyebabkan sejenis bahan-bahan itu dia akan mengaktifkan neurotransmitter yang bertindak secara normal. Okey. Ini contohlah. Ini beberapa contoh dadah yang diambil. Contohnya dopamin. Jadi kalau kita ambil dopamin, dia bahagian midbrain, ventral market, distribute the central nervous system. Pertama dia akan memengaruhi pleasure, movement, attention dan memory. Biasanya kita ambil drug yang efek tu seperti kokain, methamphetamine, amphetamine, inhalation, visually of drug of abuse, likely indirect agreement dopamine in the reward pathway. Serotonin, neurofilin, dopamine. Ini adalah jenis dadah-dadah lah yang kita ambil untuk fungsi dia, dia fungsi-fungsi serotonin tadi tu. Okey. Ini adalah beberapa fungsi yang kita akan bincang. Okey, kita tengok dulu video. Boleh dengar suara dia? Tak dengar cikgu. Tak dengar cikgu. Okey, kita tengok jap.
Okey, kita cuba tengok dengar tak suara dia. Okey, boleh dengar tak suara dia? Tak dengar. Boleh dengar? Tidak, doktor, tidak. Dengar suara dia? Tak dengar. Tak dengar Cikgu cuba cikgu buka cikgu punya headphone. Rasa macam cikgu seorang kot yang dengar yang tu. Ya? Bahagian mana? Headphone, doktor. Cikgu buka iPhone. Cikgu buka ya. Boleh dengar suara? Tak juga. Boleh dengar suara dia? Tak juga Cikgu cuba. Boleh dengar? Tak dapat, doktor. Macam mana boleh dengar ke sama je? Sama je, tak dengar. Tak dengar So kalau kita buat video ni memang tak dengar
Okay, kita cuba lagi sekali Jadi dengar pelajar? Tak dengar cikgu. Tak dengar So kita bila guna guna video dia tak boleh membantu. Okey. Tak apa pelajar, cikgu sediakan link kat sini. Nanti pelajar boleh tengoklah pelajar boleh tengok sendiri kepada link-link ni supaya pelajar boleh faham bagaimana neurobiologi ni boleh mengganggu peredaran otak, boleh mengganggu fungsi dan struktur otak. Okey. Baik, kita akan sedikit buat sesi soal jawab. Atau pelajar-pelajar ada soalan, silakan. Atau kalau tak ada, cikgu akan tanyalah. Okey, sila kalau ada soalan. Dalam 10 minit ni, kita buat discussion sikit. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak tanya pasal the reward pathway yang VTA, NA dengan the prefrontal cortex tu. Saya tak berapa faham dia punya fungsi, dia punya perjalanan dia tu. Okey. Dia kalau kita tengok di dalam otak kita tengok balik Tengok yang ni Okey, yang ni Jadi kan kita kena tengok struktur otak kita, yang ni dari bahagian sistem limbik VTA ni adalah satu bahagian ini adalah satu bahagian otak yang mana dia berfungsi. Kat sini terlibatnya neuron-neuron yang kalau kat sini VTA ni ini adalah sistem saraf pusat kan. Yang ni sistem saraf pusat kita. Dan ini adalah sistem saraf sistem saraf pusat dia, di mana bila kita ingin makan, jadi VTA ni adalah suatu neuron yang mana dia adalah dia bahagian yang mana mengumpulkan neuron-neuron yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas seperti makan, minum, seks, motivasi. Jadi dia neuron-neuron ini dia duduk di VTA. Okey, neuron-neuron ini dia VTA. So kalau katakan kita mengambil dadah, jadi sebenarnya dia sudah merangsang VTA ni. Okey, tapi VTA ni secara normalnya iaitu the ventral tegmental area ni biasanya dia adalah dekat bahagian ini. Biasanya neuron-neuron yang terkumpul di sini adalah neuron-neuron yang berkaitan dengan impulsif, maksudnya tindakan-tindakan refleks yang menyebabkan kita nak rasa lapar, makan. Sebab apa kadang-kadang kita rasa lapar? Kenapa kita rasa nak makan? So yang mengawal neuron-neuron yang berasa kita lapar, yang berasa kita rasa dahaga, berasa kita nak melakukan seks, semua berada di VTA. Okey, yang berada di VTA sini. So VTA ni dia bila kita mengambil suatu bahan katakan kita mengambil bahagian kita ambil dadah jadi kokain kokain ni dia akan mengaktifkan VTA ni. So VTA ni bila dia aktif, sebenarnya yang mengaktifkan VTA ni adalah satu neuron yang di dalamnya ada neurotransmitter yang mengembeskan hormon dopamin. So dopamin ni akan menyebabkan kita rasa seronok. Sebab apa dia rasa seronok? Sebab disebabkan VTA ni tadi tu di dalamnya memang Tuhan sudah cipta bahawa
dia berada di sini untuk membuatkan kita nak makan, nak minum. Sebab kadang-kadang ada kalau kita tengok makhluk lain seperti malaikat, dia tak makan sebab dia tak ada sistem ni. Tapi manusia dia ada sistem ni, BTA ni. Jadi bila dia ada sistem BTA ni, maknanya manusia memerlukan makanan dan dia memerlukan. Dan apabila kita mengambil dadah, dia mengaktifkan lagi BTA ni. Okey, BTA ni, dan BTA ni dia akan pergi ke bahagian ni, dapat ni BTA, lepas tu dia akan pergi ke nucleus chamber ni. So nucleus chamber ni dia adalah yang dipanggil sebagai sesuatu tempat yang menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu seperti motivasi. Dia reward pathway ni adalah laluan penghargaan atau reward ni seperti penghargaan dalam diri kita lah. Kenapa kita melakukan sesuatu tu? Sebab dia memberikan keseronokan ke kita. So daripada BTA tadi tu, dia akan berangsang dekat nucleus chamber ni. So nucleus chamber ni lah yang berlakunya new synapse collapse tadi tu, keseronokan tadi. Dan yang ini dia akan membawa maklumat tu kepada prefrontal cortex. Apa nak buat? Okey, apa nak buat? Okey, kita ambil contoh, kita ambil kokain. So bila kita ambil dadah jadi kokain, bila kita makan, dia akan terus berangsang BTA. So BTA dia akan merangsang untuk kita. Yang dia rasakan keseronokan itu dan dia akan merangsang sini, dan rangsangan ini akan membawa kepada nucleus chamber ini, iaitu dia akan memberi insentif kepada kita, iaitu rasa seronok, rasa nak buat lagi benda-benda positive reinforcement yang ada positif daripada kita nak lakukan sekali, dia akan merangsang dekat sini. So rangsangan ini akan dibawa signal itu ke frontal cortex. So frontal cortex ni yang mengarah kita apa nak buat. Tu sebab bila orang ambil dadah, bila dia rasa nak ambil dadah, sebenarnya dia telah merangsang BTA dan nucleus chamber. Dan bila kita bergerak, apa kita nak buat kalau kita ambil dadah? Itu sebab kalau ada orang mencuri, ada orang merompak, ada orang sanggup membunuh, sebab prefrontal cortex dia mengarahkan dia buat begitu. Tapi apa yang mempengaruhi kontak ni, dia akan pergi kepada nucleus chamber ni, dan BTA ni lah yang merangsang. Dan bahagian ini, di sistem limbik ni, dia panggil reward pathway. Kenapa kita ada motivasi, kenapa kita nak makan, kenapa kita nak pergi kuliah, yang banyak mempengaruhi kita adalah bahagian sistem limbik ni, iaitu yang mempengaruhi motility. Dan sejenis dadah yang kita ambil sebenarnya dia merangsangkan bahagian ni, sistem limbik ni. Dia merangsang bahagian tu. Okey. Mungkin susah nak faham sebab penjelasan cikgu secara ni. Nanti pelajar-pelajar boleh tengok video untuk menambah pemahaman. Sebab cikgu selitkan video tu supaya pelajar akan dapat pemahaman yang lebih jelas. Okey, ada lagi soalan? Terima kasih pada yang bertanya. Ada lagi soalan? Silakan. Boleh chat juga. Okey, silakan kalau ada soalan. Silakan kalau ada soalan lagi. Nak tanya, Kimi Maswa ada? Kimi Maswa? Kimi Maswa ada? Khairul ada? Khairul Barcelona? Doktor, tapi kurang jelas doktor, sangkut. Sangkut Okey, ada soalan Cikgu, gambar dengan gambar tu istilah yang sama ke cikgu? Kita tengok balik supaya pelajar pelajar tak keliru kan. Ini on transmitter. Okey. Gamma ni nama penuh dia adalah gamma aminobutyric acid. Jadi gamma aminobutyric acid ni dah dipendekkan menjadi GABA. Jadi GABA. So gamma dengan GABA tu adakah sama? Sama. Tapi nama penuh bagi GABA adalah gamma aminobutyric acid. Okey. So ada soalan lagi, silakan.
Cikgu, Baik. Ya. cikgu boleh tak terangkan lebih lagi pasal GABA dengan glutamate ni? Okey, GABA dengan glutamate. Okey, apa yang awak faham tentang GABA dengan glutamate ni? Kalau GABA ni ia kawal pergerakan kita bila kita ambil alkohol kan. Macam dia Okey. tingkatkan aktiviti kita. Lepas tu dia buatkan kita macam ke jalan doktor lurus ke. Gitu lah kalau GABA. Okey, kalau Kalau glutamate? glutamate ni dia kawal pembelajaran kita ke macam ke apa ni? Bila kita ambil dadah tu kan. Dia kawal kita punya memory ke macam mana? Yang tu saya tak faham mana. Okey. GABA ni betul lah, dia adalah neuron yang mengawal kita punya pergerakan. Okey, betul. Glutamate ni adalah satu neurotransmitter yang sebenarnya dia mengawal learning dan memori. Sebab bila kita belajar, kita perlukan memori. Jadi kita perlu ingat. Jadi contoh apa yang kita buat hari ni, kita belajar. Kenapa kita boleh nyatakan sebalik? Sebab kita ada neurotransmitter glutamate, iaitu neurotransmitter. Tapi apa yang menyebabkan alkohol ini mempengaruhi, dan kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, dan inilah bagaimana alkohol ni kita kena faham, iaitu dadah jenis depression. Depression ni dadah yang jenis dipanggil sebagai dadah penenang. Okey, kita tengok yang ni. So kita dah faham sedikit tentang neurotransmitter. So kita tengok lagi dia nak bersama edit cycle. Baik, kita akan tengok apa yang dipanggilkan agonist drug dan apa iaitu antagonist drug. Dia akan menjawab persoalan sahabat kita tadi, iaitu apa beza GABA dengan glutamate dan bagaimana dadah ini mempengaruhi GABA dan glutamate ni. Baik, kita tengok. Baik, psychoactive drug ni affect the brain and personality by either increase or decrease synaptic transmission. Baik, dadah psychoactive ni dia akan berperanan untuk meningkatkan pengeluaran hormon, bahkan dia boleh mengurangkan pengeluaran hormon. Okey? Ingat dua jenis dadah ni. Jadi dia boleh merangsang pengeluaran contoh dadah yang jenis yang mengeluarkan banyak hormon, daripada sikit dia akan keluarkan secara normal. Okey? Contohnya dopamin kan. Patutnya kalau kita makan, biasanya kita akan dapat pengeluarannya lebih kepada 150 hingga 200 pengeluaran sekadar normal dopamin yang menyebabkan kita rasa seronok untuk makan. Tetapi ada jenis dadah yang dipanggil agonis ataupun stimulant. Dadah jenis agonis ataupun stimulant ataupun kita panggil dadah jenis perangsang. Dia akan, bila kita mengambil bahan tersebut, dia akan merangsang pengeluaran hormon-hormon seperti dopamin itu secara berlebihan yang menyebabkan kadang-kadang kita merasa keseronokan yang melampau, yang dipanggil istilah sebagai euforia tadi tu. Dan ada juga jenis dadah yang dipanggil antagonist drug, iaitu mengurangkan pengeluaran transmitter yang dipanggil sebagai dadah depression ataupun dadah sedatif. Yang ini ada dipanggil dadah penenang. Dadah penenang ni biasanya kita ambil dadah ini untuk membuatkan kita kurangkan kita punya overthinking. Contoh, kita tak boleh tidur tau. Kadang-kadang kita terlalu fikir masalah, kita terlalu bimbang ni, otak kita kadang selalu berfikir, kadang kita tak boleh tidur. Jadi kita mengambil dadah jenis antagonis ataupun sedatif ataupun dadah jenis depression, iaitu dadah jenis penenang. So kita ambil dadah tu seperti contohnya kita ambil ubat anti depression ataupun Xanax, ubat penenang. So kita ambil, kita rasa tenang. Kenapa kita rasa tenang? Sebab dadah itu dia mengurangkan pengeluaran glutamate tadi tu. Nampak glutamate tadi tu. Jadi glutamate dan juga GABA tadi. So glutamate ni dia mengawal memori kita. Sasa ingat, tak boleh. Sasa ingat. Contoh kita marah dengan seseorang itu, kita benci dengan seseorang itu, kita akan masuk dalam ingatan kita. Akan ingat, aku benci dia, aku sampai tak boleh tidur. Jadi bila kita ambil dadah tu, so dia kurangkan glutamate tu, pengurangan glutamate dalam otak kita. Maksudnya dia menenangkan ataupun dia panggil antagonis drug, maksudnya dia mengurangkan pengeluaran glutamate tu, menyebabkan kita rasa macam lebih tenang. Tetapi pergerakan kita rasa tak seimbang. Sebab apa? GABA tadi tu yang mengawal kita punya pergerakan tu sudah dihalang. Jadi kadang-kadang kita jalan tak apa tenang. Sebab alkohol itu dia bukan mengganggu sahaja mengurangkan pengeluaran glutamate yang menyebabkan kita ingatan tadi tu, tetapi juga GABA tadi tu yang menyebabkan pergerakan kita. Di samping kita tenang, kita juga tidak jalan tergoyang-ayang. Okey, iaitu tadi kita jawab persoalan. Jadi dadah jenis antagonis drug ni, iaitu seperti dadah yang kita akan bincang minggu depan iaitu pembentangan. Dadah jenis sedatif, iaitu dadah jenis penenang tadi tu. Okey, jadi dia akan mempengaruhi glutamate dan juga GABA. Jadi kita kena tahu setiap neurotransmitter tu dia ada peranan dia.
Okey, kalau dopamin dia adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan keseronokan. Jadi bila kita ambil dadah perangsang yang jenis stimulan, dia panggil agonis drug, jadi kita akan rasa seronok sebab pengeluaran dia tu banyak. Dia merangsang pengeluaran tu. Ataupun dadah jenis depression, iaitu dadah jenis sedatif ataupun antagonis drug yang mengurangkan pengeluaran. Itu sebab kadang-kadang kita boleh lupa. Kita boleh lupa sebab memori kita tu sudah disekat. Okay, nanti kita akan tengok. Jadi stimulant drug mimic the stimulant provided by sympathetic nervous system seperti flight and flight response. Jadi example stimulant include caffeine, cocaine, amphetamine, ecstasy and nicotine ini. Kalau kita tengok ini dadah jenis stimulant yang merangsang pengeluaran. Kalau depression tu menyekat pengeluaran. Kalau stimulant drug ni dia merangsang pengeluaran. Tapi kalau depression drug iaitu dadah jenis sedatif ataupun antagonis dia menyekat. So contoh dadah seperti benzodiazepine, barbiturat, alkohol, dan ini ada banyak dadah-dadah yang kita gunakan. Ini adalah banyak ubat yang kita gunakan oleh psikiatrik untuk mengurangkan tekanan dan membuat kita tidur. So dia injek daripada kita dadah tu. Jadi bila dia injek dadah tu kita akan lebih tenang. Kita kadang-kadang tengok kadang-kadang orang yang histeria kan, dia meracau kan, dia menjit lepas tu doktor ambil injection. Dia dadah jenis apa? Dadah jenis depression, iaitu sedatif yang mengurangkan pergerakan otak dia. Jadi dia pun rasa mengantuk, dia tertidur. Nampak bagaimana dia mempengaruhi. Ni contohlah dadah agonis ni. Nampak ni? Yang ni normal. Okey, dia normal bila dia keluar saja, bila dia pakai je dadah jenis ecstasy dia merangsang pengeluaran. Jadi itu sebab kadang-kadang bila orang ambil dadah jenis stimulan ini, dia to remain alert, increase work capacity, elevate fatigue and induce a sense of euphoria. Kadang-kadang bila kita ambil dadah jenis stimulan ni, contoh kita ambil pil kuda ataupun amfetamin nama lain dia, jadi dia akan jadi rasa macam susah nak tidur. Dia akan sentiasa berjaga-jaga. Sebab apa? Dia merangsang pengeluaran neurotransmitter tu buat kita sentiasa berjaga. Tapi kalau dadah antagonis ni, macam sedatif alkohol ni, dia macam mengurangkan. Nampak tak dia block. Macam ni dia ambil, dia merangsang. Kita tengok ni, dia merangsang mengambil ni. Tapi kalau sedatif ni dia block supaya kita tak fikir dah. So dadah jadi sedatif dah akan habis ganja. So kita macam khayal je, kita awak kita dah tak fikir masalah kan. Kenapa kita banyak masalah? Sebab kita terlalu memikir, kita terlalu overthinking satu perkara tu, kadang-kadang kita tak boleh tidur, besok nak exam, kalau apa nak buat ni kita rasa tak boleh. Jadi kita pun ambil dadah jadi untuk tenang. Tapi pelajar memang diberi kesan ingat dalam hati, dalam kita punya minda, keseronokan yang sementara yang akan membuatkan kita merana sepanjang masa. Jadi kena berhati-hati pelajar. Jadi kita kena ada coping skill. Jangan kita ambil bahan sebab bahan ni dia memberi masa yang singkat dan dia punya keburukan dia tu lebih teruk daripada kebaikan dia sebenarnya untuk jangka masa panjang. Okey, kita tengok ini before drug. Mana ini adalah pengeluaran normal. Normal saja. Okey, satu je macam biasa. Okey, tapi bila kita ambil dadah jadi agonis, dia stimulan. Dadah jadi stimulan ni nampak dia keluar lebih banyak agonis drug ni. Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ni 1, 2, 3, 4 saja, tapi jadi dia agonis drug ni dia akan menyebabkan enhance activity. Ini normal ini normal. Lepas tu ini dia enhance cellular activity ni. Lebih banyak dadah tu. Dia akan menyebabkan kita lebih segar, kita lebih bertenaga sebab dia merangsang pengeluaran hormon-hormon tadi tu. Bukan hormon, neurotransmitter itu dia ada rembesan dengan chemical dalam otak kita. Okey. Jadi dadah jenis sedatif. Mana dia halang supaya jangan masuk. Nampak tu, dia keluar, tak boleh masuk sebab dia halang receptor site ni. Okey. Kalau yang ni dia merangsang. So masuk lagi. Kali ni dia menutup. Dia block cellular activity kita. Itu sebab kalau kata gamma gamma tadi tu, okey, gamma anesthesiotic tu gamma, dia mengawal pergerakan kita. Tapi bila kita ambil dadah jenis sedatif seperti alkohol, benzodiazepine, jadi dia block kat kita punya synaptic clefts tu. So bila dia block kat synaptic clefts tu, kita dah macam jalan pun terhoyang-hayang. Kita tak boleh nak kawal dah. Tapi kita rasa tenang. Sebab apa? Dia dah block kat sini. Sebab dia sudah merangsang gamma dan glutamate tadi. Tapi lain pula kat sini. Kalau dia ambil dadah jenis stimulan tadi kan, dadah jenis perangsang seperti kokain ke, dia ambil amfetamin kita tengok bagaimana
Dia boleh merangsang pengeluaran tu menyebabkan kita rasa bertenaga, dan kadang-kadang kita rasa macam seronok yang luar biasa. Jadi inilah bagaimana dadah itu ada jenis dadah agonis, ada jenis dadah antagonis. Okey. Okey, nampak ni. So ada physiological factor, ada tolerance and withdrawal So bila kita, yang ni cikgu dah terang dah. Okey, apa yang dipanggil dengan tolerance, lepas kita dah ambil dadah tu, banyak kita akan rasa tolerance, dan ini kita panggil positive reinforcement tadi itulah. Kita rasa macam nak ambil lagi, dan seterusnya akan berlaku withdrawal symptom. Yang ni dipanggil negative reinforcement tadi, apabila kita tidak ambil dadah itu. Jadi contoh-contoh seseorang itu yang tidak ambil dadah, dia akan rasa macam nak bergetar badan dia, rasa nak muntah, okey, rasa bimbang, dan kadang-kadang dia boleh nampak apa yang orang lain tak nampak, halusinasi. Itu yang paling bahaya lah, withdrawal symptom dia. Orang cakap dia nampak, orang berkata-kata dengan dia, itu bahaya. Ini adalah struktur brain. Okey. Ini healthy brain. Jadi bila dia dah mengambil dadah, dia boleh mengecutkan dadah ni. Okey, nampak dia pengecut. Dia kecut dadah, otak kita semakin mengecut. Dan healthy brain ni dadah yang okey tapi dia boleh mengecutkan. Okey, ni adalah healthy brain kita tengok. Sel-sel darah bercantum, sel-sel otak bercantum ni kalau orang ni dia bercantum. Ni tapi dah jadi lembab otak dia jadi lembab. Begitu juga dengan ni. Kan ini normal brain. Jadi tapi bila dia dah berdadah, jadi dia jadi macam ni. Addictive brain. Dia dah jadi macam sel-sel otak dia tidak lagi aktif. Okey. Ini contoh dadah lah bagaimana penggunaan bahan psikoaktif ini boleh mempengaruhi struktur dan fungsi otak tadi tu. Okey. So ini adalah addiction cycle. Impulsivity, reward system, kemudian dia akan sampai kepada positive reinforcement, akhirnya dia pergi ke negative reinforcement, dan akhirnya compulsivity addictive. Jadi dia panggil addictive cycle ni. Okey. Baik, pelajar boleh tengok video-video ini untuk menambah pengetahuan pelajar. Okey. So ada apa-apa soalan? So kita buka 10 minit untuk mungkin ada soalan ke daripada pelajar? Silakan. Nak tanya? Baik, silakan. Okey, macam cikgu cakap tadi yang antagonis. Sekejap, saya punya nota. Sekejap cikgu. Silakan. Okey, saya tanya contoh je lah. Macam antagonis tadi, cikgu cakap dia ada dadah penenang. Dia dadah penenang, betul. Kalau macam dia kan membagi ketenangan untuk depression dengan overthinking kan. Betul. Okay, kalau contoh orang yang ambil tu, dia akan bagi kesan kan masa dia ambil. And then lepas hilang kesan dia tu, dia akan normal ataupun dia akan menyebabkan ketagihan. Dia macam ni. Dia macam Nuzahirah dia macam okey, betul mula-mula kan kita ni kan macam overthinking, jadi kita tak boleh tidur, jadi besok kita tak boleh tidur, lepas tu besok kita nak kerja kan, jadi dia pun ambil dadah, dia ambil ubat lah dia bagi ubat penenang, doktor bagi untuk prescription, besok dia tidur. Besok bila dia dah ambil tu, dia fikir, bila ubat tu habis dia fikir tak, jawapan dia fikir lagi, dia akan fikir lagi. Jadi bila dia fikir, so dia buat apa untuk nak hilangkan fikir? Dia ambil dadah lagi, ambil ubat tidur lagi, ambil ubat penenang lagi. Jadi bila habis je kesan ubat penenang tu, dia akan ambil lagi sampai dia tolerance dan dependent dengan ubat tu. Tapi dia bagus untuk jangka masa pendek. Maknanya kalau kita macam contohnya orang yang tak boleh tidur, besok dah nak tidur tapi tak boleh, dia fikir. Jadi bila dia bimbang dia nak bunuh diri, betul tak? Jadi dia pun ambil Xanax tu. Tapi besok kalau dia fikir, jadi itu sebab dalam sesi rawatan kadang-kadang bila kita nak merawat mereka yang terlibat dengan dadah ni, dia kena bagi pelbagai treatment. Kita boleh bagi ubat saja. Jadi kita juga bagi boleh sesi kaunseling kat dia, macam mana dia coping skill, berfikiran positif. Tapi kalau tak boleh kawal sangat sampai dia tak rasional, baru kita bagi ubat dengan dos-dos yang ditetapkan. Jadi kita kena, kalau kata kita tak bagi treatment yang lain, nanti
memang dia akan bergantung pada ubat tersebut yang menyebabkan dia boleh mengalami tolerance dan juga dia akan mengalami withdrawal dan akhirnya dia akan bergantung dengan ubat tersebut dan akhirnya dia akan menjadi penagih, tergagih kepada ubat tersebut. Okey, boleh jelas Zahira? Okey, jelas. Okey, sila lagi. Okey, terima kasih Zahira. Ada lagi sahabat-sahabat yang nak tanya? Silakan. Saya cikgu. Baik, silakan. Bius termasuk ubat penenang juga ke cikgu? Ya, betul. Bius adalah sejenis ubat anti sahabat dipanggil sintetik anestetik lah, sejenis dadah penenang. Biasa kita gunakan ketamin lah. Dadah jenis ketamin. Dia juga sejenis dadah yang sebenarnya kenapa kita tak rasa sakit kan? Dia sejenis dadah yang dipanggil juga dadah sejenis sedatif. Maknanya dia sekat kita punya neuron yang sakit tu untuk rasa sakit sampai ke otak. So otak yang mentafsir kan, yang sakit atau tidak, otak yang mentafsir. Jadi bila dia letak ubat bius tu, jadi ubat bius tu sudah menghalang neurotransmitter tu untuk membawa signal-signal sakit tu ke otak. Tapi bila dah habis, dia akan rasa sakit. Tu siapa pernah buat pembedahan, dia faham lah. Mungkin ada kata dia buat pembedahan pukul 9. So dia sebelum pukul 9 tu dia akan pergi ke bilik bius. So bius tu akan bagi buat suntikan anestetik. Okay? Anestesis dadah anestesis tu dia ada jenis dadah sedatif iaitu antagonis drug. So dia akan halang. Jadi lepas dia dah halang reseptor sakit tu, jadi reseptor sakit tu masuk ke bahagian otak kita, jadi baru kita buat pembedahan. So kita tak rasa sakit. Tapi dia berfungsi mungkin dalam masa 5 jam. So lepas habis 5 jam tu dia akan sakit balik tu. Lepas tu dia akan bagilah ubat balik tu, ubat penahan sakit. Dan painkiller juga, painkiller yang kita makan juga dia sejenis dadah sejenis sedatif. Dia menghalang rasa sakit. Okey? Bucromin Okey? Jelas Bucromin? Jelas cikgu, jelas. Okey, bagus. Ada lagi soalan? Silakan, bagus. Silakan. Ada apa-apa yang tak jelas ke? Okey. Okey, baik so minggu depan, so kita ada 1 jam lagi, kita akan ada hari Rabu, kita ada kelas. So kita akan buat ulang kaji sikit lah. Awak boleh tengok video tu nanti hari Rabu ni kita akan buat sesi soal jawab lah. Cikgu akan banyak tanya cikgu akan tanya. Jadi pelajar akan buat jawab lah. So hari Khamis, so minggu depan kita akan mula start dengan presentation dengan kumpulan 1. So kumpulan 1 boleh bersedia. Lepas habis je kumpulan 1 present, kita terus kumpulan 2. So kumpulan minggu depan semua kita akan habiskan presentation dalam 10 minit untuk jenis-jenis dadah. Jadi semua kumpulan bersedia untuk pembentangan. Okey? Untuk pembentangan, dan kita akan ambil lah markah pembentangan sedikit lah, kita nak tampung-tampung markah. Jadi minggu depan kita dah boleh start untuk jenis-jenis dadah. Pelajar pergilah ke internet, memang banyak bahan bukan saja nota daripada cikgu, banyak ADK, pelajar pergi ke internet banyak. Jadi pelajar buat ringkaskan supaya mudah difahami. Okey, minggu depan. Okey, itu untuk minggu depan. Dan okey, ada apa-apa lagi soalan? Silakan, cikgu masih buka untuk soalan. Sekiranya ada, silakan. Saya cikgu. Okey, sila. Untuk rawatan kepada yang penagih rawatan dadah perangsang dan dadah sedatif ni mana lebih cepat untuk kita rawat? Makna untuk pulih. Okey, sebenarnya kalau secara rawatan dia, dadah yang cepat kita dadah yang kita dia sebenarnya dia banyak faktor dia tak ada faktor tunggal. Okey, dia tak ada faktor tunggal. Dia tengok pada situasi, tengok pada situasi. Katakan lelaki ni kebanyakan dia ambil dadah jenis perangsang sebab dia nak bekerja, kebanyakan cikgu. Okey. Kalau perempuan ni kadang-kadang dia banyak ambil dadah sedatif sebab mungkin dia bimbang, dia burung, jadi dia banyak ambil dadah. Jadi tengok kalau dadah ni kata-kata tak semestinya lelaki je, perempuan pun ambil, tapi jenis dadah yang berbeza. Tapi dari segi rawatan, kalau ikut kajian
dadah yang paling susah untuk dirawat adalah dadah jenis yang diambil jenis perangsang, iaitu opiat, jenis opiat lah. Dadah jenis, kita katakan opiat ni ada dadah jenis perangsang lah, sebab dia ada berkesan khayal dan dia sangat memberi euforia, rasa dia, sebab dia memberi positive response, euforia dan withdrawal symptom dia sangat tinggi. Contoh kalau dia tak ambil, kadang-kadang dia boleh muntah, dia boleh halusinasi, jadi dia boleh lebih sukar kalau mengikut kajian lah. Okay. Kalau kata dadah jenis sedatif ni, kita boleh kurangkan dengan coping skill. Kalau katakan dia selalu berfikir, kita boleh ajar juga dengan pemikiran positif, macam mana menyelesaikan masalah. Kalau antara dua-dua, antara dadah perangsang, iaitu agonis drug dengan antagonis drug, yang mana satu yang lebih suka untuk dirawat, kalau mengikut kajian memang dadah jenis perangsang. Tetapi dia juga ada banyak faktor-faktor lain lah. Dia bukan faktor tunggal lah. Tapi kalau kajian memang dadah jenis dipanggil dadah schedule 1 ni lah, iaitu dadah yang jenis perangsang yang memang suka sikit nak dirawat lah. Tapi itu bukan faktor tunggal, banyak lagi faktor-faktor lain yang penentu. Okay, bagus. Ada lagi soalan? Boleh jelas saya Muhammad Amin? Belajar saya. Okay. Berkaitan dengan gam, sat gam, itu ketagihan sedatif juga kan? Okey, Datin gam ni dia jenis dadah jenis inhalant dan cikgu tak nak bincang sebab cikgu nak tengok dadah jenis inhalant ni macam ni dia bentang. Okey, kita tunggu bawa suspense sikit. So bagus saya Muhammad Amin sebab nak tanya, tapi inhalant ni ada jenis dadah jenis hidugam ni ada jenis dadah inhalant. Kita tengok dia merangsangkan otak kita bahagian mana. Okey, tapi secara normal dia biasa dua je lah, sama ada dia sedatif ataupun stimulan, ataupun dia agonis ataupun antagonis. Tapi yang ada cikgu tak nak sebut. Cikgu nak kumpulan inhalant. Kumpulan berapa inhalant Cuba saya cikgu. Mukamin Mukamin kena cari tu. Nanti kita bincang. Kita akan kalau cikgu beritahu nanti tak macam tak suspend lah. Okey, siapa lagi? Boleh sila, bagus. Sila lagi, siapa nak tanya? Okey. Yang lain silakan. Aisyah Aziz, Aisyah Ismail, Aisyah Izzati, Amani. Ada lagi soalan, silakan. Izwan, ada soalan Izwan? Tak ada cikgu. Ada soalan silakan. Izwan faham ke apa pengajaran kita hari ni? Setakat ni jelas cikgu. Dia faham apa yang Izwan faham? Okey, apa yang saya faham cikgu, memulanya dadah ni ada 4 kitaran. Kitaran di mana yang apa? Benda permulaan, pertengahan dan perakhiran cikgu. Contohnya apa yang dimaksudkan kitaran satu itu impulsivity. Jadi mana dia bermula untuk sekadar cuba-cuba je untuk keseronokan. Jadi bila dah terambil, dia terambil dadah ni, dia tanpa berfikir panjang dia akan terus untuk mencuba lagi cikgu. Betul. Dia rasa dia dah positif, dia masuk kat situ, maksudnya sudah masuk positif response lah Ya cikgu. Okey, sampai ada positive response apa yang terjadi? Maknanya lepas masuk ke positive reinforcement ni cikgu, dia akan dipanggil sebagai tolerance cikgu. Di mana dia akan dia akan mengambil dos yang tinggi untuk mendapatkan kesan yang sama cikgu. Okey. So lepas kata kalau dia tak ambil, apa akan jadi pada individu tersebut? Okey, bila dia tak ambil dah dadah cikgu, maknanya dia akan memberikan kesan negatif pada diri dia. Contohnya dia akan alami rasa macam mudah marah, tak nak tidur, malas cikgu. So yang ni kita panggil withdrawal effect kan? Ya cikgu. Okey, dan akhirnya apa yang akan terjadi pada fasa yang terakhir? Maknanya bila dah sampai ke fasa terakhir cikgu, dia sudah tak boleh untuk kawal diri dia cikgu. Dia akan mulalah, maknanya dia akan sebagai manusia ni dia tidak boleh untuk mengawal secara normal cikgu. Maknanya akan mula membuat sesuatu perkara yang negatif lah cikgu. Maksudnya dia mencuri atau merompak untuk membeli dadah cikgu. Contoh cikgu. So akhirnya dia hilang kawalan diri dia. Disebabkan dadah tadi tu Jadi kita boleh faham peristiwa tu sebab kadang-kadang kita tengok orang yang penagih dadah ni sanggup mencuri, sanggup menipu,
sanggup membunuh kerana untuk mendapatkan dadah tadi tu. Baik. So ada lagi soalan, silakan. Cikgu buka, ada lebih kurang 10 minit lagi. Alim. Okay. So macam doktor kita hari ni belajar tentang neuron-neuron. Okay, so kalau tak ada nanti kalau ada kita akan sambung untuk kelas hari insyaAllah hari Rabu ni. So kita bakal banyak buat sesi soal jawab. Jangan pelajar masuk tapi hilang ke mana-mana, sebab cikgu akan minggu depan cikgu akan ambil nama dan cikgu akan tanya. Kalau dia tak jawab maknanya cikgu akan tulis, maksudnya dia tak ada dekat paparan skrin. Jadi berhati-hati datang besok minggu depan kita akan buat bincangan dan next class kita akan buat pembentangan secara normal supaya kita akan tengok apa jenis dadah dan kesan dia. Okey, saya ucap terima kasih. So hari ini kita tudakan kelas kita dengan tasbih kifayah dan suratul Asy. Terima kasih semua.